Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita bincangkan pula mengenai beberapa teorem bagi limit. Seperti yang kita nampak kat sini kan. So, jadi bila kita bincangkan pasal limit ni, sebenarnya kita mudah cerita macam ni lah. Kita nak menyelesaikan limit. Itu je sebenarnya. Right? Kita nak menyelesaikan limit. For a given limit, kita nak selesaikan apakah jawapannya. Baik, kita akan lihat beberapa teorem terlebih dahulu dan kita akan bincangkan mengenai macam mana nak selesaikan limit-limit tersebut. Baik, yang pertama sekali kita ada hasil tambah bagi dua limit, dua fungsi kat sini. Right? So jadi kita based on the theorem sebenarnya kita boleh buat kita boleh selesaikan limit ini dengan cara meletakkan limit itu pada function secara individu. So untuk fx kita parkingkan limit tu kat sini, lepas tu untuk gx kita letak limit tu kat sini dan sebagainya, dan kita akan selesaikan bahagian ini dan bahagian ini, dapatkan jawapan dan kita dapat jawapan dia. Alright, ini adalah untuk penambahan. Okey, ini based on theorem So jadi yang kedua adalah penolakan. So penolakan sama juga dengan penambahan tu. So kita akan letakkan kita akan solve the limit for fx dan juga solve the limit for gx. So macam itulah. So ini kita buat satu persatu lah dengan kata lain. Alright. Jadi yang ketiga, kita ada jika ada hasil darab yang melibatkan pemalar. So contohnya macam ni lah, C tu katakan satu nombor lah, 5 ke dan sebagainya kan. Jadi kalau kita ada benda macam ni, kita boleh, apa yang kita buat adalah kita letakkan 5 tu keluar dulu. So macam ni lah. Lepas tu kita solve the limit untuk fx tu. Dan once kita dah dapatkan ini, hasil limit tersebut, dan kita darabkanlah dengan 5 tu. Dengan C tu kan. So sebab itu kita dapat yang ini. Right? Ini mudah je. Dan seterusnya kita ada hasil darab bagi dua function. Okay, based on the theorem, apa yang boleh kita buat adalah kita akan selesaikan satu persatu juga macam ini. So limit untuk fx kita selesaikan, katakan dapat 5 katakan. Limit untuk gx kita selesaikan, kita dapat 10 katakan. Jadi kita dapat 5 darab 10, jawapannya 50. So macam itulah. Sebenarnya ada cara lain. Sebenarnya kita tak perlu pun kita masukkan limit ni secara individu. Kita boleh selesaikan, kita boleh darabkan dulu function ni, boleh je. Lepas tu bila dah dapat jawapan, kita masukkanlah limit value ni ke dalam ni, pun boleh juga. Cuma saya terangkan ini kalau based on the limit theorem. Right. Dan yang ini pula adalah kalau dia melibatkan rational function, fungsi hasil bahagi macam ni. So sama macam hasil darab tu juga, we are going to treat solve the limit by solving it independently. So kita buat kat atas limit, kita buat kat bawah untuk limit juga, kita dapatkan satu persatu. So ini division. Alright. Selepas itu kita ada yang inilah. Yang ini pun benda-benda basic juga. Kalau kita ada satu function itu yang ada kuasa power yang ada kuasa, contohnya fn kuasa n. Jadi apa yang boleh kita buat, kita selesaikan limit tersebut dan bila dapat hasil dia, kita baru hasil tu kita kuasakan 5. Okey, ataupun kalau kita nak, kan kita ada function power of something kan, boleh je kalau kita nak kembangkan ini dulu. Okey je, kita kembangkan dulu, lepas tu kita masukkan nilai limit ni ke dalam function yang kita kembangkan tadi tu, pun boleh juga. Alright, lepas tu kita ada what next? Kita ada, kita ada 7, 8, 9 macam ni. So yang nombor 7 ni, kalau kita nak mendapatkan limit bagi suatu pemalar, saya dah bagi contoh kat sini. Contohnya macam ni, nampak tak? Saya besarkan sikit. Contohnya kita nak dapatkan limit x approaches to 2 untuk 5. Kalau kita nak selesaikan macam ni, limit untuk 5, jawapannya 5 je lah. Straight away the answer gonna be the constant. Yang 5 ni lah So sebab itu kita ada yang ini. Yang ni limit C sama dengan C. Jangan masukkan A pula. Sebab A ni jika dia ada X, yang ini tak ada X pun. Jadi kalau C tu is a constant, jawapan dia terus 5.
Okey, berbanding dengan nombor 8, nombor 8 tu X tu bukan constant tau. Ya, X tu adalah variable dia. Jadi untuk selesaikan yang ini, then barulah kita boleh masukkan, nampak ni, substitute the limit value. Maksud dia apa limit tu? Yang ini. Ya, X menghampiri A, X approaches to A tu satu nombor lah kan, 10 ke misalnya kan. Then masukkan 10 tu ke dalam X. Ini baru betul. Jadi maknanya kalau A tu 10, maka jawapan dia 10 lah. Masukkan je. Masukkan nilai tu ke dalam ni. Sama juga lah nombor 9 ni. Dia sama je. Ya, 89 benda yang sama. Okay guys. So, ini ada tambahan 2 lagi. So, kita boleh lihat ya. So, ini nombor 10 jika dia melibatkan punca kuasa. Nombor 11 pun melibatkan punca kuasa juga. Jadi, apa yang boleh kita buat? Kita masukkan nilai nilai X tu lah, nilai limit tu ada yang A ni, masukkan ke dalam sini, yang ini pun sama juga, masukkan dan kita akan dapat jawapan dalam bentuk yang ini. Alright, kita pergi kepada contoh mungkin lebih mudah. Contoh ini ya. So untuk contoh ini saya tunjukkan ini cara kalau kita guna teorem, dan satu lagi adalah cara yang lebih mudah tanpa menggunakan teorem tapi bendanya sama. Baik, according to the theorem, apa yang perlu kita buat adalah kita kena, kalau kita diberi limit macam ni kan, so how we are going to solve it? So maknanya kita akan letakkan limit bagi setiap ungkapan ini. X kuasa 2, 4x, 7 kan, kita akan masukkan limit itu satu per satu. Nampak tak yang ni? 1, 2, 3. So we are going to solve it separately. Yang macam ni. Lepas tu bila kita dah dapat ini, then apa yang perlu kita buat? Kita kena substitute the limit value. Masukkanlah 5 ni. Ini kan? Nampak tak? Ni X approaches to 5. Betul tak? So, ini adalah the limit value. Masukkan 5 ni ke dalam sini. So, limit 5 kuasa 2. Lepas tu ini pula, ini 5 ni masuk sini. Limit 5. Limit tu, ni tak payah masuk lah. Nak masukkan apa? Kan? Ini tak boleh. Pasal ini adalah constant kan. Ini adalah nilai X. So, ini kita remain the same. So, sebab itulah kita dapat jawapan kita sebagai 5 kuasa 2 tolak 4 darab 5 tambah 7 dan dapat 12. So, macam tu. Okay. So, mungkin ini susah tapi kita just follow the theorem. Tapi kalau tak nak pakai ini, kita boleh guna macam ni. So, tak payah nak pecah-pecahkan kepada secara independen tu, kita boleh terus masukkan je terus. Macam ni kan, kita dapat yang ini adalah soalannya kan, X kuasa 2 tolak 4X tambah 7. Apa yang boleh kita buat adalah kita just substitute je. So kita masukkan je 5 ni ke dalam X, 5 ni ke dalam sini. So then kita kira 5 kuasa 2 tolak 4 darab 5 tambah 10, tekan kalkulator elok-elok, kita akan dapat jawapan 12. Kan sama tu. Nampak tak? Yang ni. Sama je kan? Sama je ni. Okey, lepas tu kita tengok contoh yang lain pula. Ini adalah rational function. Ini sekali lagi kita pakai teorem lah. Kita pakai teorem. Bila kita sebut pakai teorem, kita tinggal letak limit ini dekat numerator. Satu lagi kita letakkan teorem ini ke denominator. Macam ni lah, nampak tak? Ada limit dekat atas, limit dekat bawah. Macam tu kan? Then bila kita letak kat situ, kita akan substitute the limit value. So kita masukkanlah ni negatif 1 ni kan ke dalam semua yang ada X. Yang atas pun dia, yang bawah pun dia juga. Masukkan je. Bila kita dah masukkan, kita kira, kita kira elok-elok dan kita akan dapat jawapan dia 10 per 2 which is equal to 5. Okay, so selain daripada ini, kalau kita nak mudah, kita juga boleh buat macam ni. Kita masuk terus je. So tak payah nak pecahkan satu persatu yang belah atas, belah bawah, tak perlulah. So kita masuk aja. Minus 1 ni kita masukkan ke dalam belah atas ni, masukkan semua. Dan masukkan minus 1 ni ke dalam yang kat bawah juga. Masuk aja dan kita akan dapat jawapan yang sama, iaitu 5. Okey. Dalam contoh ini kita dapati kita dapat nombor yang cantik. Dapat 5 kan? Dapat 5, dapat yang tadi pun dapat nombor yang okey lah. Baik, sekarang ni kita nak lihat satu situasi di mana apabila kita cuba selesaikan limit tu, kita dapat yang ini. Okey, ini adalah satu contoh tau.
Okay, limit x approaches to 4, lepas tu we are given this function, the rational function. Jadi macam biasalah, bila kita dapat yang ini, kita boleh substitute, betul tak? Yang 4 ni kita boleh sumbatkan ke sini, betul tak? So 2 tolak 4 lah. So 2 tolak 4 dapat negatif 2, kan? Tapi apabila kita masukkan 4 ini ke bahagian bawah ni, kita dapat apa? Kita dapat 4 tolak 4, kan? 4 tolak 4 kan kosong, right? Cuma dekat sini kita dapat 4 tambah 2 iaitu 6. Tapi belah sini kosong. So kosong darab 6 kosong. Sebab itu kita dapat kosong. Jadi secara umum dia, kalau kita nak selesaikan yang ini, kita dapat apa? Kita dapat negatif 2 per kosong sama dengan infinity, betul? So apabila kita nak menyelesaikan limit dan kita dapat hasil dia infinity, sama ada dia positif infinity ataupun negatif infinity, maka kita katakan the limit does not exist, right? Limit ni dia tak boleh ada nilai infinity, dia tak boleh menghasilkan nilai infinity. Dia hasil sahaja nilai infinity, maka dia does not exist, ya, limit tak wujud, right? Boleh nah? Okey, ini satu situasi. Baik, saya nak terangkan pula another situation yang kita kerap jumpa, iaitu yang ini. Okey, yang ini. Apabila kita cuba menyelesaikan satu-satu function, terutamanya yang melibatkan rational function, fungsi nisbah, macam ni kan. Jadi, macam biasalah bila kita dapat soalan macam ni, the first thing yang kita nak buat adalah apa? Kita akan masukkan limit ni, betul tak? X approaches to 2 kan. Kita pun akan masukkan 2 ni, parking elok kat sini. So, 2 kuasa 2 tolak 4. 2 kuasa 2 tu kan 4. 4 tolak 4, kosong. Lepas tu, habis yang atas, yang bawah pula, 2 ni masuk sini. So, 2 tolak 2, kosong. Kosong juga. Nampak tak? Sekarang kita dapat kosong per kosong. Okay. Kosong per kosong ini, kita tak boleh nak simplify dah. Lepas tu, kita tak boleh nak justifikan apa jawapan dia. Betul ke kosong per kosong ni doesn't exist? Tak. Yang doesn't exist tu, macam contoh tadi, jika situasi ni macam ni. Macam ni. Atas ni ada nombor, yang bawah ni kosong. Ini baru does not exist. Tetapi, contoh yang kita bincang tadi tu, atas ni pun kosong juga. Alright? So, kita dapat situasi macam ni, kosong per kosong. Jadi, bila kosong per kosong, ini bentuk yang kita panggil bentuk tidak tentu, ataupun dalam English ni adalah indeterminate form, ya, kosong per kosong. Sebab kita tak boleh nak justify kan kosong per kosong tu apa nilai dia. Adakah benar kosong per kosong tu kosong, ya? Ataupun adakah boleh kita nak cancelkan kosong per kosong ni, atas cancel dapat 1? Tak boleh juga. Mana betul, kan? Jadi dalam kes-kes yang macam ni, kita perlu buat something, ya, kita perlu buat something. So something need to be done. So satu lagi kes, selain daripada kosong per kosong, kalau kita berjumpa dengan situasi infinity over infinity, kan, so yang itu pun dia berada, kita boleh katakan dia adalah dalam kategori indeterminate form juga. Sebab infinity over infinity, mana kita boleh cancelkan infinity tu, yang atas yang bawah tu kita dapat 1? Tak boleh juga. Adakah infinity over infinity tu sama dengan infinity? Pun tak betul juga. So it is hard to justify what is the answers. So therefore, kita kena buat something. So apa yang something tu? Something tu adalah, pertama sekali kita akan mempelajari, we need to factorize. Kena faktorkan. Right? Kena faktorkan dia. Contohnya, kita ambil contoh yang tadi tu, kita ada x squared minus 4 over x minus 2. So, kita kembangkan. Kita faktorkan yang atas tu. Benda ni kan setara kan? So, kita buatkan x tolak 2, x tambah 2. Kita kembangkan dulu, then kita simplifykan. So, saya boleh cancelkan yang atas ni dengan yang bawah ni. Jadi, saya hanya akan dapat ungkapan yang ini je. X plus 2 ni.
So dapatlah yang ini. Right? Since kita dah dapat yang ini, maka kita solve the limit by substituting the value. Kita masukkanlah 2 ni ke sini. Therefore, kita dapat 4. Nampak tak? Kita dapat jawapan. Cuma kita kena factorizekan dia. Kenapa kita factorizekan dia? Sebab fungsi asal ni dapat bentuk indeterminate form. Dapat bentuk kosong per kosong. So, ingat ya? Bentuk-bentuk macam tu dapat kosong per kosong, infinity per infinity, tu bentuk-bentuk pelik. Dan sebenarnya ada banyak bentuk lain yang kita kena buat something. Tapi kita tak belajar dekat sini lah. Kita akan belajar dalam mungkin yang advanced punya calculus, kita akan belajar benda tu dengan lebih mendalam. Alright. Tadi kita dah bincang mengenai factorization, tu tak? Ada tak cara lain selain daripada factorization? Jawapannya ada. Ya, ada. So, cara lain yang boleh kita gunakan selain daripada factorization, dia sebenarnya bergantung kepada function yang diberi. Ya, dia bergantung kepada function yang diberi. So, dalam contoh yang ini sangat sesuai kita implementkan factorization. Tapi kaedah factorization ini belum tentu sesuai kita gunakan dalam bentuk yang lain. Jadi kita akan belajar beberapa alternatif. Apa benda sebenarnya cara-cara yang lain tu? Okey, ini mungkin kita dah pernah dengar sebelum ni kan. Okey, ada 3 cara yang normally kita guna. Yang pertama sekali adalah yang kita dah belajar tadi, iaitu factorization. Yang kedua, we need to multiply with its conjugate. So, pernah dengar kan? So, we need to multiply with its conjugate. Nanti kita akan bincang. Saya bagi satu contoh macam mana kita nak gunakan conjugate ini. Baik. Dan yang ketiga adalah kita kena divide by the highest power of x. X yang mana satu? X untuk denominator. Right? Kena bahagikan dengan kuasa x tertinggi bagi pembawah. So macam tu. Akan tetapi kebiasaannya kita akan menggunakan cara yang ketiga ni apabila kita berdepan dengan situasi yang melibatkan infinity. Sama ada hasil dia infinity over infinity ataupun limit tu sendiri x tu dia approaches to infinity. So macam tu lah. So kita kena tengok-tengok lah yang mana satu yang bersesuaian. Okay. So saya nak bawa satu contoh. Contoh yang ini dan contoh yang ini. 2 dan 3. Okay. Ini adalah satu contoh yang melibatkan conjugate. So, perhatikan baik-baik. Soalan dia apa? Ini soalan dia ya. We are going to solve this limit. Ya. Limit tu adalah limit x approaches to 0, the function given is ini. Ini. Jadi, macam biasa apabila kita diberi satu soalan macam ni, yang pertama sekali kita buat adalah kita kena masukkanlah kosong ni dulu ke dalam sini. Tengok apa cerita. Kalau dia bagi jawab, kalau kita dapat jawapan cantik misalnya, bila kita masukkan kosong ke sini, kita dapat jawapannya 5. Tak payahlah buat factorization. Ya, factorization, conjugate, dividing dengan highest power tu, itu semua kalau kita dapat jawapan yang pelik-pelik. Bukan pelik-pelik, tapi jawapan yang indeterminate form. Itu sahaja. Kalau kita dapat jawapan cantik, tak payah buat. Okey, bila kita masukkan kosong ni ke dalam sini, kita dapat apa? 4 tambah kosong 4, betul tak? Punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. So 2 tolak 2 kosong. Jadi yang atas ni dah jadi kosong. Yang bawah ni pula masukkan kosong ke sini, kosong juga. Dah, sudah kita dapat kosong per kosong. Itu kan indeterminate form kan? Jadi bila indeterminate form, kita kenalah buat something. Akan tetapi dalam kes ini, cuba perhatikan baik-baik, kita tak boleh nak buat factorization. Macam contoh sebelum ni kan, kita tak boleh buat factorization. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita kena apply cara lain. So cara yang sesuai dengan ini adalah dengan mendarabkan dengan conjugate. Baik, ini adalah conjugate dia. Ya. So kamu boleh lihatlah dalam mana-mana buku rujukan ataupun dalam internet ke, apa tu conjugate, macam mana nak buat, how to deal with
the limit yang kena multiply dengan conjugate. So ada banyak contoh, saya tunjukkan satu contoh untuk ingatkan kita kembali. Right, ini adalah conjugate. Right, so conjugate ni biasanya kita akan ambil sama ada yang numerator ataupun yang denominator, yang mana sesuai lah. So dalam kes ini yang X ini tak sesuai lah kita ambil kan. So of course kita akan ambil yang atas ni. So jadi conjugate ni, perhatikan sign dia, sign dia punya simbol dia. Kalau sebelah sini ada tolak 2, jadi belah sini akan jadi yang sebaliknya, tambah 2 lah. So macam tu. Ini adalah conjugate. So nanti boleh tengok ya, ada pelbagai soalan yang melibatkan conjugate ini. Ini salah satu bentuknya, ada bentuk yang lain. So itu tugas kamu untuk cari bahan-bahan soalan tambahan dekat tempat lain. Alright, jadi once kita dah multiplykan dengan conjugate ini, maka tibalah masanya kita darabkan je lah. Ini atas ni darabkan dengan ini. Darab macam biasa, kena darab hati-hati, jangan salah tau. So lepas tu yang bawah ni darabkan dengan bawah ni. Jadi bila kita darab, kita akan dapat yang inilah. So cuba buat ya, pastikan dapat yang ini pastikan dapat tepat dapat yang ini. So kalau tak dapat tu adalah something wrong somewhere dengan kita punya calculation. Jadi kita akan dapat 4 tolak 4 tambah X tolak 4. Jadi saya simplifykan, 4 dengan 4 ni boleh buang, boleh cancel lah, kosong kan. Lepas tu yang atas ni X dengan X ni saya boleh cancelkan, ya, cancelkan. And finally saya dapat yang ini. Dapat ini je lah, 1 per benda ni. Jadi kat sini solve the limit macam biasa, substitute the limit value, kosong masuk sini, dan kita akan dapat jawapan 1 per 4. Nampak tak? Asal ni tadi kita dapat 0 per 0 kan, ini 0 per 0 kan, tapi actually limit ini hasil dia adalah 1 per 4. ok, habis pasal multiplication. Lepas tu yang ini adalah contoh apabila kita nak buat kaedah yang nombor 3 tu, divide by the highest power of X, the denominator. Baik, lihat contoh ini, lihat kat sini. Kita diberi soalan ini, limit X approaches to positive infinity, right? Jadi function dia apa? 3X tolak 5 over 6X plus 8. Jadi macam biasa, sebelum kita nak buat apa-apa, please substitute the limit value dulu. So solve the limit. So jadi bila kita masukkan infinity ni, kita sebut infinity je lah ya. So infinity ke dalam sini, kita dapat apa? 3 darab infinity. 3 darab infinity, infinity. Infinity tolak 5. Infinity tolak 5, infinity juga. So, sebelah atas kita ada infinity. Sebelah bawah juga, kalau kita masukkan, kita dapat infinity juga. Jadi, as a whole, kita dapat infinity over infinity. Sudah. Right? Kita dapat, maknanya, kalau kita dapat infinity over infinity, kita telah memperolehi bentuk indeterminate form. So ingat semula, apabila kita bertembung dengan indeterminate form, we need to do something. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul kat sini, boleh ke kita buat factorization? Tak boleh kan? Tak boleh juga. Lepas tu, sesuai ke kita nak darabkan dengan dia punya conjugate? Tak sesuai juga. So the best bet adalah kita kena divide by the highest power of X. X yang mana satu? Jangan salah pilih. X tu mesti kita pilih amongst the denominator. Mana denominator? Yang bawah ni. So, tengok yang bawah ni. Cuba tengok yang mana-mana X yang kuasa X yang paling tinggi. Cuma kebetulan dia yang X paling tinggi adalah yang ini kan. So, ambil je lah yang ini. Maksud dia, yang ambil X, kita akan bahagikan semua ungkapan dengan X. Macam ni. Nampak tak yang ni? Saya bahagikan semua dengan X. Kenapa X? Sebab saya lihat pada denominator, the highest X adalah yang ini. Right? Saya akan bahagikan dengan X. So, bahagikan semua. Lepas tu kita simplifykan. Kita akan dapat yang ini. Then, baru kita substitute the limit. Masukkanlah infinity ni ke dalam sini. Dalam sini. Masukkan dia. So, bila kita masukkan dia, kita akan dapat 3 tolak 0. 0 sebab ini 5 per infinity sama dengan 0 tau.
8 per infinity dapat kosong juga. So kita dapat 3 tolak kosong, 6 tambah kosong. Jadi therefore kita akan dapat 1/2. Okey. So itu adalah 3 cara. Lepas tu saya nak tunjukkan juga how to solve the limit menggunakan trigo apabila dia melibatkan trigo, ya. So cuba kita lihat contoh yang ini, katakan ini penting tau, sebab dia melibatkan benda-benda yang cuba kita lihat, ya. Ini limit x approaches to 0 sin 3x over 2x. Macam biasa, kita akan cuba attempt by substituting the limit ke dalam function ini terlebih dahulu, see what happen. So kalau kita masukkan kosong, kita akan dapat sin 3 darab kosong. 3 darab kosong, kosong. Sin kosong, kosong. So jadi belah atas ni kosong, sebelah bawah ni pun kosong juga. Jadi nampak tak, bila kita try to solve the limit yang melibatkan trigo, dalam contoh ini kita dapat kosong per kosong. So bukankah kosong per kosong tu adalah indeterminate form? Jadi bila disebut indeterminate form, kita kena buat something. However, something tu sekarang ni apabila dia melibatkan trigo, kita tak boleh nak guna factorization, kita tak boleh nak guna multiplying with the conjugate, dan kita tak sesuai juga nak buat divided by the highest power of x, the denominator. Jadi what we need to do adalah kita kena buat ini, kita belajar benda baru lah, right? Kita belajar benda baru. Okey, sebelum nak kita boleh menjawab soalan ini, so kena ingat ini yang kita dah belajar sebelum ini, so limit x approaches to 0 kena kosong, ya. Ini kena kosong. Untuk kes yang ini, sin ax over ax, a itu adalah suatu nombor lah, constant. Contohnya sin 10x per 10x, ya. Sin 10x per 10x, limit x approaches to 0 is always equal to 1. Ya, kita nak pakai idea yang ini. Ini dah belajar sebelum ini. Alright. Now, daripada soalan asal iaitu sin 3x per 2x, apa yang kita kena buat adalah kita kena buat sedikit modification. Kenapa kita nak buat modification tu? Sebab saya nak timbulkan situasi ini. Ni, kes ini. Asalnya ni tak ada tau. Kita di soal ini yang kita nak cari, tapi kita tak boleh buat. Jadi apa yang boleh kita buat dengan information yang kita tahu ini, maka saya akan modifykan function ini supaya benda ni muncul. Sebab saya tahu sin 3x over x, kalau saya masukkan limit, this part gonna be 1. Nampak tak? So jadi we need to modify the given limit. The given limit ni maksud dia given function lah, function ni lah. So ini. So jadi saya modifykan, saya ubah suai, ini akan ini kena ikut based on question lah. Cara ini kena buat macam ni, cara lain mungkin kena multiply dengan constant yang lain. So macam itulah. Tak kisah buat apa sekalipun, tetapi this part kita akan cuba dapatkan bentuk yang macam ni. Jadi saya buat 3/2 darabkan dengan sin 3x over 3x. Jadi kalau kita perhatikan, ini dengan ini setara, sama je sebenarnya. Ini dengan ini sama, bentuk je saya ubah. Jadi maknanya daripada sini saya simplifykan, saya buat elok-elok lah dari segi penulisan ni saja. So saya boleh tulis sin u over u, di mana u ni adalah 3x, dan baru saya masukkan limit, dan saya tahu belah sini akan dapat 1 kan. So saya masukkan limit elok-elok, ikut prosedur, jadi buat elok sini, dan finally kita akan dapat 1 kat sini. Jadi hasil akhirnya adalah 3/2. Okay guys, so setakat sini ini dulu satu topik kita. So hope you enjoy the video. See you in the next video.